سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر ربي تمم الخير يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan dakwah ini. So hari ini kita ke surah Abasa. Basically surah ni pernah kita lalui, cuma mungkin sebab terlalu lama kita tinggal, saya akan recap sedikit sebanyak tentang awal surah Abasa. Surah yang dikenali sebagai surah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tanggapan kebanyakan dari kita bila kita membaca sejarah. Memang benar ada teguran dari Allah kepada Nabi, tingkah laku ataupun tindakan Nabi, dan ceritanya tentang orang buta yang datang kepada Nabi. Namun kalau kita melihat gaya bahasa surah ini, dia tidak ditujukan kepada Nabi pun, tidak disebut, tidak directly tuju pada Nabi. Pertamanya melalui ayat yang pertama tu abasa wa tawalla. Abasa fi'il madhi, telah berkerut, wa tawalla, dan berpaling. Tawalla tu berpaling. Dan Allah tidak mention abasat, engkau telah berkerut, tak? Atau watawallat, engkau telah berpaling, tidak. Pernyataan itu pernyataan umum. So pernyataan itu bukan hanya pada Nabi. Well, basically kita boleh sebut ini dituju pada Nabi sebab Nabi orang pertama yang menerima wahyu. Tetapi dengan umumnya bahasa itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bukan saja tegur Nabi, tetapi tegur kita semua. Tegur kita semua. Dalam bentuk macam mana? Nanti akan diperincikan. Apa yang Allah tegur? Sikap kita, perilaku kita yang tak jauh beza dengan apa yang berlaku pada waktu itu. Dan ada banyak bentuk-bentuk teguran dalam surah ini. Dan kalau ikut buku Kompas 114 ni, Ustaz Syahri Abdul Rahman, dia mengkelaskan bahawa surah ini termasuk di dalam tema yang konsisten berkaitan dengan hari akhirat. Surah Abasa, surah yang ketiga, terletak dalam juzuk Amma. Pertama suratul Naba, kemudian suratul Nazi'at, dan Abasa adalah surah yang ketiga. Selepas daripada ini ada 4 surah yang cerita tentang malaikat dan buku timbangan amal. Tentang malaikat dan buku timbangan amal. 3 surah yang awal ini Allah cerita tentang kiamat, tentang akhirat. An-Naba tentang apa itu akhirat, apa itu kiamat. An-Nazi'at, bagaimana tanggapan manusia pendusta terhadap hari kiamat. Suratul Nazi'at yang kita dah lalui, bagaimana orang yang mendustakan tentang kiamat ini, sikap dia bagaimana. Dan surah ini kepribadian manusia yang menyampaikan risalah itu. Kepribadian manusia yang menyampaikan risalah. Rupanya tuan-puan, surah ini juga memberi kita teguran yang begitu halus tentang kalau kita benar percaya kepada hari akhirat, kita akan jaga diri kita daripada menyakiti orang lain sehingga ke tahap memek muka kita pun kita jaga. Kadang kalau orang bercakap dengan kita,
kita tak selesa dan kita tak suka. Kalau benar kita percaya pada hari akhirat, kita tak akan sanggup untuk menyakitkan hati orang lain hanya dengan memek muka kita. Apa beza si buta yang datang jumpa dengan Nabi ini? Apa kesan kepada si buta yang datang jumpa dengan Nabi ini bila Nabi memasamkan muka, berkerut dahi, basically maksud ambasa ni bukan masam muka, berkerut dahi dan berpaling. Cuba kita berpaling depan orang buta. Adakah orang buta itu terkesan? Tak. Tapi cuba tengok apa yang pernah kita buat pada orang yang celik. Mak kita cakap dengan kita, kita muncung. Kita tak balas tapi muka kita tu muka muka yang mak ni tahu muka anak dia macam mana. Kalau bercakap, kan beza riak muka orang yang benar nak mendengar dengan orang yang terpaksa dengar. Buat muka. So, surah ini dia datangkan semacam itu supaya kita sedar, jelas dan berusaha untuk mengekalkan takwa. Nanti ada Allah sebut tentang takwa dekat sini. Wa huwa yakhshan. Tentang takwa. Tentang ada rasa. Rasa bertuhan itu. Okey. So, latar belakang kepada surah ini, Abasa wa Tawalla. Surah ini, Nabi dalam satu majlis bertemu dengan pimpinan Quraisy, lalu datang seorang lelaki yang Allah highlight dia sebagai buta. Datang seorang lelaki yang Allah highlight dia sebagai Al-A'ma, Anja'ahul A'ma, bila ditatangi oleh orang buta. Siapa lelaki ini? Abdullah ibni Ummi Maktum. Siapa dia ini? Pertama, dia ini seorang sahabat. Seorang sahabat. Yang kedua, dia ini sepupu kepada Khadijah. Sepupu kepada Khadijah. Tuan-puan, surah ini turun di awal, di akhir-akhir tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Di akhir tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun ketiga, surah ini dah turun. So, dia ni sepupu Khadijah, maksudnya ada hubungan dengan Nabi. Dia ni seorang sahabat. Siapa lagi dia ni? Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia ada nama. Tapi yang Allah highlight adalah dia ni buta. Allah boleh saja pilih status dia seorang sahabat untuk diletakkan dalam ayat ini. Contoh dia memasamkan muka dan berpaling. Abasa wa tawalla, telah berkerut dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika dia didatangi oleh sahabat dia, atau anja'ahu ashabihi, ketika dia didatangi oleh sahabat dia, atau ketika didatangi oleh sepupu dia, atau ketika didatangi oleh Ibnu Ummi Maktum. Boleh sebut nama. Sama macam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah boleh letak nama, tapi yang di-highlight adalah kekurangan orang itu. Kenapa Allah perlu highlight buta? Why? Kerana dengan kekurangan dia itu, Allah bukannya nak highlight kekurangan dia. Allah nak kita fikir bahawa orang buta pun berusaha mendekati Nabi. Kamu yang celik, boleh baca Quran, boleh baca hadis Nabi, kenapa kamu tak tergerak untuk mendatangi Nabi sedaya upayamu?
Oh, orang buta pun sudah tunjuk dalam ayat ni, orang buta tunjuk upaya dia, kesungguhan dia untuk mendekati Nabi. Sedangkan dia dalam kalangan sahabat. Bukan dia tak boleh jumpa Nabi dalam masjid, atau bukan dia tak boleh jumpa Nabi datang ke rumah dia, sepupu kot. Kenapa pada waktu itu Nabi tengah dalam majlis dengan Quraisy, dia datang dan bukan dia tak dengar Nabi sedang bercakap dengan pihak lain. Kan? Kenapa masih Allah highlight tentang buta? Rupanya, tuan-puan, satu dimensi lain ialah orang yang kurang upaya ini, terutamanya buta, akses dia terhadap agama, pergerakan dia sangat terbatas. Ya, waktu Nabi tengah buat halaqah, dia mungkin boleh dengar suara Nabi. Tapi kerana sahabat yang lain sudah pun duduk mendekati Nabi, chances dia untuk lebih dekat dengan Nabi kurang. So, bila dia dengar suara Nabi tu dekat, dan dia bersungguh-sungguh mengambil kesempatan untuk berusaha menanyakan sesuatu pada Nabi. So, dia dengar dah suara Nabi tu dekat, dan Ja'a ni datang dengan sungguh-sungguh. Tuan-puan, orang buta ni, pernah tak kita bayangkan orang buta berlari, menerpa? Itu maksud Ja'a. Dia datang dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Dia dah buta. Dan risiko orang buta untuk berjalan ni sangat berisiko. Boleh mendatangkan bahaya bila-bila masa. Tapi orang buta yang ini, Allah gelar dia sebagai Anja'ahul A'ma. Dia datang sungguh-sungguh, seolah-olah macam berlari, nak menerpa Nabi SAW. Orang buta pun macam tu, sikap dia, sifat dia. Kita, macam tu ke kita pada agama ni? Sungguh-sungguh menerpa. So, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau tadi saya sebut bahawa apa kesan yang apa kesan kepada orang buta itu bila Nabi kerut dahi dan berpaling, dia tak terasa apa-apa. Malah kalau kita bercakap dengan orang buta, kan, kita tak pandang mata dia pun okey, sebab dia tak nampak. Dia cuma tahu suara kita. So, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perlu mention tentang berkerut muka dan berpaling? Kalau Allah tak bagi tahu tentang abasa wa tawalla, sampai kiamat kita tak tahu Nabi pernah berkerut muka dan berpaling dari orang buta. Tak gitu. Surah ini boleh je dimulakan dengan Anja'ahul A'ma. Kamu telah didatangi oleh orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sudah pun difahami. Tapi kenapa perlu mention abasa wa tawalla? Kerana Allah mention tu, maka kita tahu bahawa telah berlaku sesuatu, Nabi berkerut dan berpaling. Sedangkan, kalau Nabi berkerut depan orang buta takkan tahu. Jeng. Why? Kenapa perlu mention? Kerana Allah nak tunjulkan peribadi Nabi itu. Peribadi orang yang bakal bawa berita besar. Berita tentang kiamat.
berita yang tiada ragu, maka kepribadiannya tidak boleh ada unsur boleh diragui. Anda nak menjadi orang yang dipercaya, maka anda perlu jaga tingkah laku anda sehingga orang tidak ragu pada anda. Katakanlah peristiwa ini berlaku dan kita nampak. Okay, datang orang buta, kita nampak dari jauh, datang orang buta dekat dengan Nabi dan kita tengok dari jauh, Nabi berpaling. Kita tak tahu apa yang berlaku, yang kita nampak adalah orang buta datang pada Nabi dan kita nampak Nabi berpaling. Nabi berkerut dan Nabi berpaling. Apa kita rasa? Macam ni ke Islam? Macam ni akhlak Nabi, orang buta datang kot. Tiba-tiba berpaling. Runtuh agama ni, tuan-tuan. Runtuh. Tak dengar? Sudah. Macam mana saya nak buat tu kalau tiba-tiba anda tak dengar? Runtuh agama ni, runtuh. Sebab akhlak berpaling dan kerut muka ni, kerut dahi ni, dia berkaitan dengan akhlak. Dan akhlak itu adalah apa yang terpapar dari luar. Apa yang ada di dalam dan terpancar di luar. So, kalaulah tidak ditegur semacam ini, Allah tak mention semacam ini, kita takkan belajar apa-apa daripada peristiwa ini. Allah nak highlight tentang kepribadian Nabi. Sampai ke detail itu Allah jaga. Kerana Nabi adalah role model yang perlu diikuti. So, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi berpaling kerana dia didatangi oleh orang buta. Sedangkan di pihak orang buta tu dia tak rasa apa-apa. Dia tak sedar pun Nabi berpaling. Tapi yang nak dijaga adalah bila pihak ketiga yang melihat. Dan cuba bayangkan, Nabi sedang bercakap dengan pemuka pembesar Quraisy. Nabi sedang bercakap dengan pembesar Quraisy. Dan pembesar Quraisy ni, siapa pembesar Quraisy ni? Ada Utbah, ada yang kata Utbah, ada yang kata Abu Jahal. So, bila bercakap dengan pembesar Quraisy, contohlah kita sedang bercakap dengan VVIP. Dengan ketua pengarah kita, atau mungkin dengan menteri kita. Kan VVIP dalam jabatan, ketua pengarah ke bos kita, tengah-tengah bercakap, tengah kita briefing nak meyakinkan dia, tiba-tiba datang orang buta, tanya, Ustaz, ni hukum ni macam mana Ustaz? Saya ni kan kita sedang bercakap dengan orang lain, takkan orang buta itu tak dengar. Itu satu sudut yang perlu diperhati juga. Takkan orang buta itu tak perasan yang Nabi sedang bercakap dengan orang lain. Tapi dia keep nagging. Dan Nabi tak pun kata, tunggu sekejap, aku tengah bercakap. Tunggu sekejap, aku tengah bercakap. Tak, Nabi tak buat begitu. Kerana dalam keadaan itu, Nabi serba salah. Nak layan yang ini ke atau ini. Dan dalam situasi itu, apa yang Nabi buat adalah berpaling. Itu je. At least kalau Nabi kata, tunggu sekejap, aku layan yang ini dulu.
Tak. Dia keep nagging, orang buta ini keep nagging sebab chances untuk dia jumpa dengan Nabi tidak seperti kita ada akses belajar dengan Nabi. Yang celik ni ada akses belajar dengan Nabi. Orang buta punya akses untuk belajar agama sangat nipis. Tuan-puan pernah pergi Brickfield? Kat Brickfield ada persatuan orang buta. Pernah tak kita buat survey? Bagaimana orang buta belajar agama? Fardu Ain. Pernah buat survey dekat Malaysia? Siapa yang pimpin tolong orang buta ni belajar agama? Ada kelas khas anak-anak orang buta yang buta masuk sekolah kafah? Anak-anak orang cacat? Orang pekak? Macam mana dia belajar agama? Orang bisu, macam mana dia belajar agama? Berapa banyak orang buta yang ada akses kepada Al-Quran Braille? Yang rata-rata orang-orang buta ni ke mana mereka salurkan? Dan cuba tengok berapa banyak orang buta yang jadi baskin, main alat muzik. Chances untuk dia dapat akses kepada agama sangat berliku. Sebab tu dalam ayat-ayat ini nanti kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang backup apa yang dibuat oleh orang buta ni. Kita boleh dia beralasan, takkan orang buta tu tak dengar, takkan orang buta tu macam ni, takkan dia tak tahu Nabi sedang bercakap dengan orang. Tak, Allah backup orang buta tu. Sebab akses dia terhadap agama sangat nipis. Ayat ketiga Allah kata, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Apa jalan untuk engkau tahu apa yang ada dalam hati dia? Mana tahu dia nak bersihkan diri? Kau tahu ke hati dia tu? Allah tanya Nabi, kau tahu ke hati dia tu? Mana tahu dia nak bersihkan hati dia, nak bersihkan diri. Aw yazakkaru, atau dia nak dapatkan peringatan. Fatanfa'uhu zikra, supaya peringatan itu bawa manfaat pada dia. Kau tahu ke Muhammad? Apa yang ada dalam hati dia? Kau tahu ke sukarnya dia nak dapat akses ni? Kau tahu ke? Cuba tanya balik pada diri kita. Kita tahu ke kesukaran orang-orang buta ni? Kita tahu ke? Dan berapa banyak dalam Quran surah yang menyentuh tentang OKU ni? Ada berapa banyak surah? Ada tak surah khusus yang sentuh tentang kekurangan upaya ni? Inilah surah dia. Korang tahu tak apa yang ada dalam hati dia? Korang tahu tak apa kehendak dia? Tidak ada akses. Braille, berapa banyak braille yang boleh provide kepada orang buta ni? Buku-buku agama yang dibraillekan, yang orang buta yang celik dia berusaha belajar sendiri, dengar YouTube, pergi ke kelas. Yang lain, yang bagi, au yazakkaru fatanfa'ahu zikra, atau dia nak dapatkan peringatan supaya peringatan itu boleh datangkan manfaat. So ayat 1, 2, 3, 4 Allah sedang backup orang buta ni. Bayangkan tuan-tuan, 4 ayat tentang orang buta. Ayat kelima,
Amma manistaghna, sedangkan orang yang merasa cukup. Sedangkan orang yang merasa cukup. Istaghna, dia punya maksud asal dia, katakan dia ghani. Ghani ni lazimnya kita translate sebagai kaya. Ghani ni lazimnya kita translate sebagai kaya. Tapi ghani maksud asalnya ialah cukup. Dia tidak berkehendak kepada apa-apa. Dia dah cukup. So, amma manistaghna ni, Allah tujukan ayat ni kepada Quraisy Mekah. Pemimpin-pemimpin Quraisy tu yang Nabi sedang bawa bercakap. Dan Allah kata mereka sudah rasa cukup dan mereka tak perlu kepada dakwah engkau. Mereka sudah merasa cukup. Mereka tak berhajat pun pada Quran ni. Mereka tak berhajat pun pada agama ni. Mereka sudah rasa cukup. Dan ayat nombor 5 ini, tuan-tuan, kita sangat khawatir. Kalau kita mula bosan untuk belajar agama. Sebab kita sudah rasa cukup. Ini termasuk dalam ayat 5. Tapi konteks asal ayat ini dituju kepada kafir Quraisy. Ialah berapa peratus peluang untuk Nabi boleh bercakap dengan pembesar Quraisy. Juga nipis. Tapi bila Nabi dapat peluang itu, Nabi guna sungguh-sungguh. Dan sewaktu Nabi dapat peluang tu, Allah datangkan orang buta untuk uji Nabi. Dan sekarang Allah reveal apa yang ada dalam hati orang Quraisy tu. Nabi harap kalau Nabi dapat dakwah kepada kafir Quraisy, orang-orang besar ini bila dia terima agama ini, maka impak dia, pengaruh dia akan mempengaruhi pula orang-orang lain yang turut sama nak peluk Islam. Kan kita kan begitu. Dulu sebelum almarhum Michael Jackson meninggal, kan desas-desus kata dia dah masuk Islam, lalu dituduh ada konspirasi nak bunuh dia. Bayangkan kalau Michael Jackson masuk Islam, berapa ramai pengikut dia punya fan yang boleh peluk agama Islam. Maka kalau ada berita orang-orang penting, orang besar, padri misal kata, Pop yang peluk Islam, oh itu suatu yang membanggakan. Tapi sekarang Allah reveal apa yang ada dalam hati orang-orang besar, terutamanya kafir Quraisy. Mereka tak perlu pada agama ini. Mereka dah rasa cukup. Mereka dah rasa cukup. Fa'anta lahu tasadda. Engkau sungguh-sungguh layan diorang. Ini bentuk teguran dari Allah. Allah bukan tegur semata-mata berkerut dan berpaling tu, tak. Allah tegur orang kaya, pembesar ni, ini yang kau bersungguh-sungguh layan dia orang. Sedangkan diorang dah rasa cukup, diorang tak perlu pun pada agama ni. Wa ma alaika alla yazakka, sedangkan kalau mereka tidak sucikan diri, tidak bersihkan diri, tak perlu Islam, engkau tidak dipertanggungjawabkan. Engkau tidak bersalah kalau mereka tak nak perlu Islam. Kau dah sampaikan. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang mendatangimu dengan berlari. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut orang buta ini bukan sekadar berjalan bila dia dengar suara Nabi dekat dengan dia. Dia berlari. Yas'a, segera. Sa'i kan berlari anak. Orang buta tu, dia risikokan diri dia untuk bersegera datang jumpa Nabi.
So adakah kita, hubungan kita dengan agama ini, kita dalam keadaan bersegera untuk agama ini? So sesuatu yang perlu kita lihat. Ui, 3 kali dah masuk keluar tak dengar lah. Alamak, saya nak buat macam mana? Saya tak tahu, minta maaf puan. Sebab yang lain okey ke? Yang tak dengar sila angkat tangan. Okey Ustaz. Yang satu kali. Dah okey Ustaz. Puan Rohani, apa nama, boleh rujuk kepada admin kalau mereka rekod. Saya rasa mereka rekod. Nanti boleh tanya dia orang punya apa nama, rekod kalau ada. Okey. So, wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Sedangkan orang yang mendatangimu dalam keadaan bersegera. Wa huwa yakhsha. Ayat 9 ni ayat yang paling mahal dalam Quran. Ayat yang paling mahal dalam Quran, ayat yang macam mana? Ayat ini ditujukan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, kepada orang buta tu. Dan Allah sedang bagi tahu apa yang ada dalam hati orang buta tu. Nabi tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Nabi tak tahu apa yang ada dalam hati kafir Quraisy tu. Nabi tak tahu apa yang ada dalam hati orang buta tu. Nabi tak tahu. Ini Allah sedang bagi tahu apa yang ada dalam hati pihak-pihak yang terlibat. Kalau orang Quraisy, Allah kata mereka tak perlu pada engkau. Dan kalau mereka tak perlu Islam pun engkau tak bersalah. Dan sekarang Allah bagi tahu apa yang ada dalam hati orang buta tu. Apa yang ada dalam hati orang buta tu? Dia takut Allah. Wa huwa yakhsha. Dia takut Allah. Tuan-puan, kita kalau saya tanya, semua takut Allah ke? Ya, kita takut Allah. Ya Ustaz, saya takut Allah. Apa buktinya? Ada sertifikat, ada cop daripada Allah kata, benarlah hatimu benar takut pada Allah. Tidak. Ayat 9 ini. Allah iktiraf. Dalam hati Abdullah ibnu Maktum itu, dia takut Allah. Gila. Ini luar biasa. Allah iktiraf hati orang buta tu. Dia takut Allah. Fa'anta anhu talaha. Sedangkan engkau berlengah-lengah melayan dia. Allah nak kita yang celik, tolong jangan pandang sebelah mata dengan orang buta. Boleh jadi dia lebih dekat, lebih rapat dengan Allah walaupun akses dia terhadap agama kurang. Kita yang celik belum tentu takut Allah. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dan kalau dalam bahasa Arab, wahwa ni orang tertentu. Orang tertentu. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, satu-satunya sahabat yang Allah iktiraf dia takut Allah dalam Quran. Dia takut Allah. Ui, meremang bulu roma kita. Allah iktiraf dia takut Allah. Waktu dia tengah hidup. Waktu dia tengah hidup. Sebab tu selepas daripada peristiwa ini, Nabi melayani orang ini dengan sangat baik. Nabi layan Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan sangat baik. Selepas dari peristiwa ini. Sehingga kan waktu di Madinah, bila Nabi keluar, ialah Nabi bila dia keluar ada ekspedisi peperangan ke, ekspedisi dakwah. Nabi as a president of Madinah, bila dia keluar, tak adalah presiden. So siapa timbalan presiden?
Nabi bagi pada Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai timbalan. Tak ada mana-mana negara yang bila presiden keluar, Perdana Menteri keluar, dia serahkan urusan pentadbiran kepada orang buta. Nah, never, nahi, tak ada, nil, zero, kecuali Nabi SAW. Kenapa dibagi pada Abdullah ibn Ummi Maktum? Kerana Allah sudah iktiraf, orang ini takut Allah. Allah nak kita layan semua orang setara. Jaga perilaku, jaga memek muka. Cuba untuk raikan semua kehendak. Jangan abaikan. Jangan sampai fa'an ta'an hutalaha, engkau berlengah-lengah melayani dia. Oh. Tolong santuni. Tolong santuni. Bayangkan, orang buta, anda berjaya pimpin orang buta, bukan sahaja dia boleh mengenal Tuhan, tetapi sampai dia boleh masuk ke syurga. Dahsyat. Dahsyat. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kalla innaha tazkirah. No, jangan buat lagi. Dah, jangan buat lagi. Sebenarnya, apa yang anda baca dari ayat 1 hingga 10, semua itu adalah peringatan. Innaha tazkirah. Semua itu adalah peringatan. Bukankah orang buta tadi nakkan peringatan? Kali ini kami datangkan peringatan. Bukan hanya padamu, wahai Rasulullah, tetapi pada umatmu. Kita yang baca ini benar akur, ya Allah. Kami selama ini tak nampak. Sekarang kami nampak peringatan. Innaha tazkirah. Kami sedang belajar dari orang buta, ya Allah. Kami ni celik. Kami sedang belajar dari sejarah seorang buta yang ternyata dia takut Allah. Dia jumpa dengan Nabi bukan untuk kepentingan political mileage dia supaya dilihat hebat depan pemimpin kafir Quraisy. Tak. Sebab dia nakkan peringatan dari Nabi. So, rupanya, antara sebab kita baca Quran adalah untuk yazakka, bersihkan hati, dan yazakar. Satu yazakka, satu yazakkar. Satu untuk bersihkan hati, satu untuk dapat peringatan. Lalu lepas ni, cuba tanya diri kita, kenapa aku baca Quran? Adakah untuk membersihkan hati atau untuk dapat peringatan? Kenapa baca hadis Nabi? Untuk bersihkan hati atau untuk dapat peringatan? Itu manfaat yang dicari. Sama seperti apa yang dilakukan oleh orang buta yang sedang mengajar orang celik apa yang anda perlu cari bila baca Quran, bila baca hadis Nabi. Itu maksud kalla innaha tazkirah. So, baca Quran lepas ni, kita nak cari peringatan. Kita nak bersihkan hati. Innaha tazkirah. Quran itu adalah pengajaran dan peringatan. Faman syaa zakarah. Siapa yang nak dapatkan peringatan? Faman syaa, siapa yang nak, dia akan beringat. Atau siapa yang nak, dia akan usahakan untuk dapat peringatan. Dan peringatan itu boleh diperolehi dari mana? Fi suhufim mukarramah. Dalam naskah-naskah peringatan itu tersimpan dalam suhuf-suhuf mukarramah yang dimuliakan. Marfu'ah, ditinggikan. Mutahharah, lagi suci. Tuan-tuan, Quran ada 3 sifat.
Quran ini ada 3 sifat. Kalau dalam ayat ni, sifat yang pertama adalah mukarramah, suci. Yang kedua, marfu'ah, tinggi. Yang ketiga, mutahharah, suci. Mukarramah, mulia, marfu'ah, tinggi, mutahharah, suci. Manusia, dia suka kemuliaan dan dipandang mulia. Dia suka kemuliaan dan dipandang mulia. Quran menawarkan kemuliaan. Manusia, dia suka ditinggikan, dipandang tinggi. Quran menawarkan marfu'ah, mengangkat darjat. Manusia, dia suka diri dia dilihat bersih, suci. Dia tak suka kalau aib dia dilihatkan. Dia suka kalau apa perbuatan dia itu tidak dikritik sebab clean. Quran menawarkan itu. Quran menawarkan itu. Dan cuba tengok manusia-manusia yang tinggalkan Quran tapi mencari kemuliaan di tempat lain, mencari pengiktirafan di tempat lain, mencari cara nak sucikan diri di tempat lain. Diorang tak akan jumpa. Dan semuanya sebagai bayangan dan fata morgana. Ada orang melobi hanya nak dapat title Datuk. Nak dapatkan kemuliaan, dipandang mulia. Tapi tanpa melalui jalan Quran, dia tidak kekal. Orang tak kenal pun, tak endah pun. Di dalam Malaysia, siapa yang tak kenal dengan Tan Sri Hassan Azhari, almarhum? Dulu kecil-kecil dialah yang mengaji dekat kaca TV. Hidup dia dengan Quran. Dan tengok orang muliakan dia. Bukan susuk tubuhnya tu, tapi kerana hidup dia tu dengan Quran. Lalu dia dapat kemuliaan dari Quran. Siapa tak kenal Imam Sudais? Imam Masjidil Haram. Yang gajinya dibayar, bukan kerajaan tetapkan berapa gaji. Bagi cek kosong. Engkau isi berapa engkau nak. Kerana hidup dia dimuliakan dengan Quran. Diangkat dengan Quran. Disucikan dengan Quran. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Dan menariknya. Kan sebelum ni Allah bagi tahu kalla innaha tazkirah. Cerita ke atas semua ni peringatan. Siapa yang nak dia beringat. Dan peringatan itu datang daripada Quran yang memuliakan, yang boleh meninggikan dan boleh menyucikan. Semuanya kehendak manusia dan Quran tawarkan itu semua. Tinggal lagi kita nak ikut atau tidak. Gitu. Okey. Biaidi safarah kiramin bararah. Biaidi safarah kiramin bararah. Quran itu bukan saja sifatnya penuh dengan kemuliaan, bukan saja darjatnya diangkat tinggi dan bukan saja suci, tetapi dia terpelihara di tangan malaikat-malaikat safarah. Nama malaikat tu safarah. So, safarah ni siapa? Malaikat yang ditugaskan untuk menyalin baik-baik Quran dari Lauh Mahfuz. Di safarah. Di tangan malaikat-malaikat yang menyalin daripada Lauh Mahfuz. Kiramin bararah. Malaikat ini kerana dia berkait dengan Quran. Cuba tengok Kerana malaikat ni berkait dengan Quran. Berkait dengan Quran, salin Quran. Dia digelar sebagai kiram. Kiram ni apa? Yang mulia. Dekat mana lagi kita dapat perkataan mulia? Ni, mukarramah.
So orang yang berkait dengan Quran dia digelar kiram. Kiram ni jamak. Dia punya mufrad karim. So berkait dengan Quran kiram. Bararah, lagi berbakti. So orang yang bergelumang dengan Quran dia dimuliakan. Dan dia disusun atur hidupnya agar terus menerus memberi bakti dan bakti dan bakti. Dan menariknya perkataan bararah. Bararah ni sangat berbakti. Tapi kalau level manusia, dia dipanggil sebagai bir. Bir buat kebajikan. Dan manusia hanya boleh sampai tahap abror. Dia buat kebajikan yang banyak. Bararah lebih banyak dan lebih banyak. Itu level malaikat. Manusia, dia boleh sampai ke makam abror. Dan abror ni disebut beberapa kali dalam suratul Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang abrar, mereka bakal sedang minum daripada gelas yang isinya kafura. Itu dalam surah Insan. So malaikat yang ada connection langsung dengan Quran, dia kiram dan bararah. So basically sampai ayat 16, kita dah lalui tentang peristiwa yang lalu dan kita belajar sesuatu yang besar daripadanya. Kemudian Allah sentuh tentang Quran, sifat-sifat Quran itu, apa manfaat dan benefit yang kita boleh dapat, dan siapa yang berkait dengan Quran. Siapa dia? Malaikat yang sentiasa menyalin Quran dari Lauh Mahfuz, dan gelaran kepada malaikat itu ialah kiramim bararah. Kiramim bararah. Setelah begitu magnificent, Allah terangkan tentang Quran, tentang fungsi dia, tentang apa yang dia boleh tawarkan kepada kita. Rupanya, ada manusia yang take for granted. Ada manusia yang engkar dan enggan, tak pandang. Quran ini 1400 tahun ini kitab lama ni, kitab usang, kitab terdahulu. Kita sudah modern, kita sudah nak masuk 5.0. Sekarang IR 4.0. Kita sudah sangat jauh. Ini Quran ni backward. Dan apa respon dari Allah terhadap mereka-mereka yang kekal enggan, tidak melihat Quran sebagai sesuatu yang penting? Allah kata apa? Qutilal insan. Baik matilah manusia itu. Ma akfarah. Alangkah bodohnya, alangkah besarnya kekufuran mereka. Macam tu punya bentuk Quran dijelaskan, digayakan, dipersembahkan kepada manusia. Ada manusia yang tolak. Allah kata, Qutilal insan. Binasalah hendaknya mereka. Baik matilah mereka. Ma'akfarah. Alangkah dahsyatnya kekufuran mereka. Saya habis Darul Quran tahun 1999, tahun 2000. Dan saya mula berjinak, mula nak belajar tentang Quran. Seriously, tentang tadabbur Quran. Hanya pada tahun 2009. Sejak tahun 2000 hingga 2009. Apa saya buat? Apa hubungan saya dengan Quran? Bayangkan kalau 9 tahun itu Allah kira sebagai
saya sedang ingkar terhadap Quran. Oh. Sebab tu perlu penyesalan demi penyesalan. Tak cukup tanah kita nak bertaubat kerana kekesalan kita terhadap hubungan kita dengan Quran sebelum ini. Sebelum ni kita tak cara pun nak faham Quran sampai macam ni. Tapi ini amaran dari Allah. Qutilal insanu ma'akfarah. Binasalah hendaknya manusia yang engkar. Betapa besar kekufuran mereka. Tak pandang pun tentang Quran ini. Tak hargai pun Quran. Tak nak pun faham Quran. Tak nak pun belajar tentang Quran. Tidak mengubah pun Quran walau secebis daripada kehidupan dia. Quran tidak pun memandu cara dia berfikir. Qutilal insanu ma'akfarah. Ayat 17. Itu tentang kepribadian. Bagaimana tanggapan kita? Hubungan kita dengan Quran. Awal yang tadi Allah tegur Nabi dan Allah tegur kita, hubungan kita dengan OKU. Sekarang Allah tanya, bagaimana hubungan kita dengan Quran? Dan tidak hanya itu, Allah tanya lagi, min ayyi syai'in khalaqah? Diorang tak tengok ke? Diorang tu dicipta dari apa? Kan macam kalau kita marah anak kita, selama ni kita tatang bagai minyak yang penuh, kita marah. Tapi bukan marah depan dia. Kita marah depan orang rumah. Anak kita tak ada kat situ. So antara ayat kita ialah, dia tak sedar ke dia tu siapa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dia tak fikir ke dia dicipta dari apa? Dia tak sedar ke dia tu siapa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dia tu dulu air mani je. Dia tu dulu tapak kaki dia dua jari aku ni je. Tu kalau bapak marah dengan anak. Ini Allah marah pada manusia yang tak sedar diuntung. Yang tak rasa Quran tu penting. Min ayyi syai'in khalaqah. Dia tu ingat dia cipta dari apa? Dulu tu dia dicipta, dia tu dicipta dari air mani. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kami cipta dia dari setitis mani, kami yang bentuk dia, kami yang bagi kadar pada dia. Kenapa bentuk ayat-ayat ini, ayat di hujung ini, walaupun turun di awal-awal Makkiyah, awal-awal kerasulan, tahun ketiga, tahun keempat, tapi diletakkan di belakang. Kerana ayat-ayat semacam ini adalah ayat-ayat yang macam mana? Kalau tidak dikejut, kita takkan sedar. Kalau tak dikejut, tidak digugah emosi itu, kita akan rasa complacent. Aku selamat, aku selesa. Perlu ayat semacam ini kita lalui supaya kita rasa sesuatu dan aku perlu bertindak, aku perlu buat sesuatu. Aku perlu buat sesuatu. Sama macam, kita manusia memang macam tu. Dia suka buat kerja last minute. Minggu depan periksa, kalau perempuan mungkin tidak. Tapi kalau lelaki, minggu depan periksa, itu lambat lagi. Malam ni keluar cerita Batman. Jom tengok. Doctor Strange. Jom tengok. Minggu depan periksa tu. Relax lah. Besok periksa. Nantilah lepas maghrib baru start ulang kaji. So ayat-ayat semacam ini. Ayat-ayat di hujung ini. Ayat-ayat yang pendek, dia akan memberi kesan langsung pada emosi. Menggugah supaya hati kita rasa tersentuh dan berazam. Aku kena buat sesuatu. So, sampai ayat 19, kita tangguh dulu. Next time, kita sambung. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak membentuk balik cara kita berfikir
melalui surah ini. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Mas, ayangku. Sekejap. Moderator pergi minum. Tak langsung. Okay. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan. Barakallahu fiik Al-Fadil Imam Nazri atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi.